Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bisunnatihi wa nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita dalam pelajaran akhlak dan tasawuf darjah 5, pelajaran yang keempat bertajuk mentaati pemimpin. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca doa sebelum belajar dan doa penerang hati. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran, mari kita sama-sama ingat kembali pengertian pemimpin. Apakah pengertian pemimpin? Pemimpin bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin atau menguasai sesebuah organisasi atau negara. Daripada pengertian itu tadi, dapatlah kita fahami bahawa sebagai seorang pemimpin, negara berperanan penting memastikan kestabilan dan pelaksanaan undang-undang negara dapat berkuasa dengan adil. Baiklah, kita teruskan dengan hikmah pemimpin yang bertanggungjawab. Hikmah juga disebut sebagai kebaikan. Apakah dia hikmah pemimpin yang bertanggungjawab? Pertama, pemimpin yang prihatin terhadap kestabilan dan pembangunan negara. Kedua, pemimpin yang bertanggungjawab dapat memupuk hubungan yang baik antara rakyat dan pemimpin. Ketiga, pemimpin yang bertanggungjawab dapat membina rakyat hidup aman dan harmoni. Keempat, pemimpin yang bertanggungjawab dalam pembangunan sesebuah negara dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, pemimpin yang bertanggungjawab dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Seterusnya, mari kita lihat apakah implikasi atau kesan sekiranya rakyat tidak beradab terhadap pemimpin. Apabila rakyat tidak beradab dan tidak mentaati pemimpin, maka banyak berlaku kepincangan dan kerosakan. Antaranya ialah yang pertama, berlaku perselisihan dan kucak-kacir. Kedua, rakyat akan dikenakan tindakan undang-undang. Ketiga, pembangunan sesebuah organisasi adalah sukar dicapai. Keempat, keamanan sesebuah negara akan tergugat dan akhirnya musnah. Dan yang kelima, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita sebagai rakyat untuk sentiasa mematuhi dan mentaati pemimpin selagi mana tidak melanggar syariat Islam. Adalah menjadi idaman setiap pemimpin dan rakyat sekiranya kita bersama-sama untuk mencapai matlamat yang telah digariskan agar kita dapat menikmati kebaikan untuk seluruh negara. Baiklah, mari kita lihat apakah ciri-ciri pemimpin yang tidak wajib ditaati. Antaranya ialah yang pertama, pemimpin yang memerintah atau menyuruh berbuat maksiat. Jika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mendengar dan mentaati mereka. Kerana kita wajib mentaati setiap suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Apabila pemimpin memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan mentaatinya. Seterusnya yang kedua, pemimpin yang zalim, iaitu melampaui batas atau tidak mempedulikan umat Islam sebagaimana firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Syu'ara ayat 151 yang bermaksud, dan janganlah kamu taati perintah orang yang melampaui batas. Yang ketiga ialah dengan pasti dan jelas bahawa pemimpin telah melanggar hukum Allah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang keempat, kufur. Apakah pengertian kufur? Kufur ialah menyeleweng atau menyimpang, yang ini termasuk pengingkaran atau pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala dari segi akidah dan syariat. Seterusnya, bersabarlah dengan pemimpin. Para ulama sepakat melarang kita memberontak dengan mengangkat senjata untuk memerangi para pemimpin, terutama yang tidak jelas kekufuran dan pengingkaran mereka terhadap hukum Allah. Bersabarlah dengan pemimpin kerana hukum mentaati pemimpin adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim. Jika kita keluar dari mentaati mereka, maka akan timbul kerosakan yang lebih besar dari kezaliman yang mereka perbuat. Akan tetapi, kita diwajibkan untuk mencegah mengikut keadaan, kesesuaian dan kemampuan kita. Bahkan bersabar terhadap pemimpin dapat melebur dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah Ta'ala tidak menjadikan pemimpin berbuat zalim selain disebabkan kezaliman yang ada pada diri kita juga. Ingatlah, setiap balasan sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Oleh kerana itu, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam meningkatkan amalan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ia memberi kefahaman kepada semua murid. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa akan datang. Terima kasih dan selamat belajar.